Mari berjuang, bergandeng tangan, amanah pusaka, warisan Kami buka Malaysia hari ini pada pagi ini dengan alunan suara yang sangat merdu untuk kami bawakan kepada anda sekejap saja lagi. Assalamualaikum, hai semua, apa khabar? Kami berdua gilirannya untuk berkongsi dengan anda selama 1 jam pelbagai perkongsian. Saya Hanif Miswan. Saya Faria On yang rakan semua Malaysia hari ini menceriakanlah hidup anda pagi-pagi. Oh, begitu. Pagi tadi pun kita dah dengar tadi suara kan dekat studio je macam test mic tu. Ui, lemak manis. Betul. Ada ke patut mereka minta saya lawan? Pekat. Dia suruh saya lawan tu. Awak. Yang suara tegak sebegini tu. Tak boleh, kita bersukan lain. Awak kan jujur orang memang tegak, suara pun tegak. Suara pun tegak. Tak boleh. Nanti kita boleh belajar. Nanti kita belajar selok-belok alunan lenggokkan. Itu adalah antara cara untuk memartabatkan lagi karya Melayu klasik. Kita akan berkenalan dengan Bonda Liza seketika nanti. Tapi sekarang macam-macam yang kami nak bawakan kepada anda. Dan antaranya pasti perkembangan terkini lah kan. Atlet Malaysia yang bertanding di Kemboja. Betul. Atlet Malaysia yang telah pun berhempas pulas juga. Kita mengharapkan sebenarnya target kita berapa? 40 emas. Tapi setakat ini kita lihat kedudukan kita pingatlah emas 15, perak juga 15, gangsa 32. Setakat ini 62 pingat. Betul. Dan pelbagai jauh lagi perjalanan sebenarnya baru saja membuka ke hari yang ketiga. Dan semalam juga kita berjaya untuk diberikan kemenangan dan juga kejayaan dengan 3 kilauan pingat emas secara keseluruhannya. 2 daripada arena olahraga. Antaranya adalah daripada Umar Usman, pelari 400 meter lelaki yang berjaya memecahkan rekod selama 22 tahun yang dipegang oleh Zafri Zainal Abidin dalam rekod kebangsaan dalam acara ini. Menang pingat emas dan juga berjaya memecahkan rekod. Ini antara emas yang tidak dijangka kerana beliau baru penyertaan kali pertama dalam Tamasya Dwi tahunan ini. Dan selain daripada itu, kita ada Sherin Samsun Villaboy dalam acara yang sama juga. Maksudnya kita sapu bersih lah kategori lelaki dan wanita. Dan ini satu kejayaan yang cukup membanggakan. Apatah lagi bila kita lihat acara tersebut dah lama mendahagakan pingat emas. Betul. Tiba-tiba orang yang pertama kali masuk, dialah sebenarnya mencoretkan kejayaan terbaharu untuk negara. Tahniah Umar Usman. Dan semalam juga kita lihat Faria juga bagaimana visual Umar sendiri tidak mempercayai bahawa dia dapat memenangi pingat tersebut. Betul. Dan dia kata dia habiskan larian, dia kata hamstring pun hamstring lah. Maksudnya kalau cedera pun cedera lah. Dia nak menang emas tu juga dan itu antara semangat yang dibawakan. Dan kita harapkan lebih banyak kilauan pingat emas terutamanya pingat-pingat yang lain juga untuk dimenangi oleh atlet kita. Dan kita di Malaysia ni sama-sama mendoakan mereka lah Apatah lagi sekarang dengan cuaca tak menentu dan sebagainya. Betul. Baik. Bila kita cakap cuaca, semalam panas bang. Betul. Tak larat. Saya nak cakap lah kat rumah saya ni, kita tak boleh tidur dalam aircon sebab anak saya punya keadaan kan. Jadi kami tidur bertemankan kipas sahaja. 3 kali saya bangun. Full? Full. Berapa ni? 5. Itu tapi itu bukan cerita dia. Itu mungkin rasa macam sejuk kan? Tidak. 3 kali saya bangun. Pukul 2 pagi bangun, 3 pagi bangun, 4 pagi bangun. Sebab apa? Pergi minum air. Panas panas berdenting. Ingat tajuk berdoa, ya Allah Tuhanku, sejuk. Sekali lah tu bangun terkejut. Sekali, alhamdulillah. Baik, cuaca hari ini kita tengok. Okey. Kuala Lumpur setakat nanti pukul 10.20 pagi 30. Panas. 30 darjah Celsius. Kota Kinabalu 31. Kangar. Ini rakyat Kangar bertabah. Hujan tu. Hujan tapi dia punya tu setakat nanti pukul 10 nanti pukul 33 darjah Celsius. Alustar 32. Tiba cakap utara pula. Kota Baru pun sama. Kota Baru. 32 darjah Celsius, Ipoh dan kita sekarang ni lihat kepada keadaan air keruh air keruh 32. Betul. Nanti panas sekarang ni minum air pun kena banyak jugalah. Tapi kurangkan air manis lah sebab orang kata air manis pun balun sebab air. Betul. Kalau boleh kurangkan air manis, kopi pun kurangkan, banyakkan air air masak. Air suam lah kan? Dan lebihkan juga minuman lah dan dengan secara berkala. Pantau keadaan suhu semasa dan pantau keadaan
tubuh badan kita lah dalam masa yang sama ni. Ini peringatan untuk kita bersama termasuklah golongan dewasa, kanak-kanak, warga emas, semua yang terlibat. Dan bercerita berkenaan dengan keadaan semasa ni juga kita nak bawakan kepada anda. Ini antara perkara yang kita tak nak cakap tapi kita kena tahu realitinya bahawa keadaan dan juga kes COVID-19 pada ketika ini semakin meningkat. Apatah lagi musim perayaan ini, Fariha. Dan cuaca dengan panas dan sebagainya. Okey, COVID-19 semakin meningkat, jadi kita kena waspada. Jangan dilupakan Mas Sejahtera ya. Ke dah delete? Jangan delete jangan mengadem delete ya. Okey, sekarang disebabkan kes meningkat, kita sama-sama kena tahu juga apa yang kita perlu lakukan. Kadang dah terlupa, kalau kita kena positif COVID, berapa hari sebenarnya kita kena kuarantin? Betul. Kadang-kadang dah lupa, 5 hari ke 3 hari? Ada kata 3 hari, tidak seminggu. Jadi kena tahu juga apa yang perlu kita lakukan. Perlu bagi tahu, kena apa? Daftar baliklah. Betul. Mas Sejahtera kalau kita ni positif. Kena declare di situ dan teruslah kita nak bersama dengan pakar perubatan kesihatan awam bahagian kawalan penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia, Dr. Nur Asma Musa bersama dengan kita di talian. Assalamualaikum, selamat pagi Doktor. Selamat pagi Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Hanif dan Fariha. Assalamualaikum. Semua penonton Malaysia hari ini Salam Malaysia Madani daripada saya Baik Doktor. Okey Doktor, mungkin apa sedikitlah sebelum kita bercakap mengenai apa yang kita perlu lakukan kan sekiranya positif. Kita nak dengar daripada doktor sendiri melihat kes COVID-19 ini yang meningkat. Okey. Ya, untuk makluman Hanif dengan Fariha sehingga 9 bulan Mei tahun 2023 semalam jumlah keseluruhan taburan kes COVID di Malaysia adalah sebanyak 5,082,720 di mana terdapat penambahan 1,261 kes positif baru dan 9,857 individu yang disaring lah. Kita lihat kes meningkat sebanyak 215 kes berbanding hari sebelumnya dengan 3 negeri mencatatkan kes baru tertinggi iaitu Selangor sebanyak 441 kes dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 306 kes serta Melaka 77 kes lah. Doktor, dengan statistik terbaru ni perlu kita bimbang, perlu kita panik dengan keadaan pada ketika ini Doktor? Untuk makluman, setakat yang kita dapat daripada pemantauan kita yang kita lakukan itu dengan cara KKM kita laporkan, kita buat analisa sentiasa berkomunikasi dengan pelbagai agensi yang terlibat untuk sama-sama kita mengekang penularan. Kita dapati pemantauan oleh KKM situasi semasa COVID sehingga minggu epik ke-18 iaitu daripada 30 April sehingga 6 Mei 2023 adalah sebanyak 7,596 kes COVID lah peratusan kes COVID yang dilaporkan pada minggu ini meningkat sebanyak 53.1% berbanding 4,963 kes yang dilaporkan pada minggu epik yang ke-17 iaitu pada 23 hingga 29 April minggu sebelumnya. Dan kita lihat kadar kemasukan pesakit juga menunjukkan peningkatan sedikit lah di mana 5.8 kepada 7.2 bagi 100,000 penduduk pada minggu epik ke-18 berbanding minggu epik ke-17 lah. Walau bagaimanapun Hani dan Fariha, keadaan jangkitan COVID-19 di Malaysia ni masih terkawal dah dan perkhidmatan kesihatan di hospital tidak terjejas lah hingga setakat ni Jadi kita tidak perlu panik tetapi kita masih perlu mengamalkan amalan yang kita sarankan sebelum inilah Okey, faham. Okey, baik Doktor, berkenaan dengan Mas Sejahtera ni bagaimana? Kadang ada juga yang kata tak apa, kita dah tahu kita positif, kita kuarantin je sendiri. Seminggu duduk kat rumah diam-diam, tak perlulah dekat Mas Sejahtera tu nak daftar, sama je. Jadi bagaimana Doktor? Okey, untuk maklumat semua sebenarnya kita amat menggalakkan dan menasihatkanlah semua individu mengamalkan test report, isolate, inform dan seek help minta tolong mencari bantuan dengan cara membuat ujian kendiri jika bergejala dan melaporkan dalam Mas Sejahtera jika positif dan perlu juga isolasi jika positif lah serta memberitahu kontak rapat dan mendapatkan bantuan perubatan lah namun begitu sejajar dengan saranan WHO apabila COVID-19 bukan lagi public health emergency of international concern
kita sebenarnya kan kita lebih mementingkan data kemasukan pesakit COVID ke hospital, data pengisian katil, data ICU, dan juga data kematian. Yang mana ini adalah menunjukkan refleks yang lebih pentinglah tentang pengurusan COVID-19 dan keperluan intervensi kes COVID ini. Namun begitu Hanif dan Fariha, kita masih lagi memerlukan data tentang jumlah kes lah, sebab masih ramai lagi pihak yang melihat data ini, data jumlah kes ni untuk perbandingan dan pelaporan. Baik. Okey, doktor, melihat kepada perkara sekarang ini, mungkin selepas bertahun kita berjuang dengan COVID-19 ini masih lagi belum reda. Cuma sekarang ini tempoh isolasi yang terbaik itu, doktor, kuarantin itu berapa lama yang sebenarnya disarankan oleh pihak KKM sendiri, doktor? Ya, kita sarankan seperti dalam guideline yang terbaru iaitu 7 hari lah Tapi pada 4 hari kita boleh buat test dan jika negatif jadi tak perlu lagi isolate lah. Jadi namun jika seandainya masih lagi bergejala dan masih positif jadi sampai 7 hari je. Lepas tu dah boleh kerja dah Okey, itu masih lagi seperti biasa sebelum ini. Doktor, mungkin sedikitlah pesanan kepada kita semua lah kan. Betul. Sebab kita masih lagi dalam bulan Syawal, rumah terbuka banyak dan sebagainya. Okey. Jadi nasihat kita di samping adanya keadaan cuaca yang tidak menentu sekarang dengan kita tahu kadang-kadang pagi panas tiba bila petang dulu hujan jadi kita sebenarnya keadaan cuaca yang tidak menentu ni sebenarnya memberi risiko pada badan kita dan dia menekan kepada keseimbangan badan. Nanti kita mudah untuk mendapat penyakit seperti demam, sesama dan batuk. Jadi sekiranya kita tak mengamalkan saranan seperti sebelum ni lah, iaitu yang penting sekali kita mengamalkan 3W kalau masih ingat sentiasa mencuci tangan, makan mask jika bergejala dan selain daripada itu dan kita mengelakkan tempat-tempat yang sesak, tempat-tempat tertutup dan jarak kita bila bersembang atau bercakap dengan yang dekat kita sepatutnya mengelakkanlah. Tapi jika kita tak amalkan ini, lebih mudah lagi lah kita untuk mendapat jangkitan jadi saya nak nasihatkanlah kita teruskan mengamalkan TRIS yang seperti yang saya cakap tadi, test, report, isolate, report and seek. Di samping itu bagi yang belum mendapatkan dos primer ataupun yang belum lengkap dos penggalak, kita amat-amat menggalakkanlah supaya dapat supaya semua rakyat dapat mengambil dos ini untuk mengurangkan risiko penularan jangkitan, mobiliti dan kematian terutama bagi golongan yang berisiko tinggi Hanif dan Fariha. Betul. Baik, doktor, terima kasih banyak atas perkongsiannya. Semoga ianya memberi manfaat kepada semua. Salam Syawal sekali lagi kita ucapkan, doktor Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Nur Asma Musa, pakar perubatan kesihatan awam bahagian kawalan penyakit Kementerian Kesihatan Malaysia. Kita masih lagi belum 100% bebas daripada COVID-19. Dan memang kita dah diingatkan akan hidup bersama dengan gejala ini. Jadi sentiasa pantau terutamanya musim perayaan ini dan ingat untuk jaga kawalan kendiri itulah. Dah bertahun kita amalkan kan. Okey, cabarannya sebab bulan Syawal. Itulah tu. Kan. Sama-samalah kita bertanggungjawab bukan hanya untuk diri kita tetapi untuk orang di sekeliling kita juga. Betul. Baik, selepas kita akan berehat seketika. Hanif, dah ready ke? Dah ready. Air semua sediakan. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan yang tu? Bukan. Bukan. Tadi kata tersebut. Tersebutlah kisah. Dia nak rap pula. Okey. Selepas ini kita akan mendengar alunan kemerduan suara Bonda Liza. Tak sabar. Tadi dia tes suara pun kita dah macam, oi. Itu baru test Itu baru test Yang betul-betul macam mana kan? Kenalah dengar terus bersama kami di Malaysia hari ini. Jangan ke mana. Demikian hal Nabi Handalan hingga beberapa hari dan bulan. Nabi pun sudah tiada berjalan, hanya dilayan seorang taulan.
melayan kepada Nabi keramat, seorang isteri namanya Rahmah, yaitu Jariyah, terlalu khidmat, perempuan berbahagia, itu alamat. Dengan hal demikian perih, sudah tak larat Nabi berdiri, Rahmah masuk ke dalam negeri, mengambil upah setiap hari. Upahan itu Rahmah mendapat. Dibeli makanan Nabi Ma'rifat. Kemudian dikembalinya tempat, membawa makanan dengan cepat. Demikian kerja Rahmah yang indah, hatinya tiada berasa gundah. Mencari upah tiada bersudah, kasihnya itu tiada berpindah. Ini dikatakan terapi jiwa. Wow. Kan? Dulu orang kata syair ni terapi jiwa, boleh buat macam lullaby kan. Betul. Sebelum tidur tu. Bila kena pada suara yang betul. Betul. Dan apabila dibawakan naskah ini secara langsung bersama kami di Malaysia hari ini, jadi sebelum kita nak berkenalan dengan lebih lanjut, kita nak bertanyakan tentang kisahnya. Jom kita perkenalkan terlebih dahulu siapa sebenarnya Bonda Liza yang bersama dengan kita ini. Hilang bahasa, lenyaplah bangsa. Berpegang teguh kepada peribahasa lama ini, Nurliza Mak Yamin, 47 tahun, memartabatkan bahasa lama yang bersifat klasikal melalui cara tersendiri. Kecintaan yang mendalam terhadap bidang sastera mendorong anak jatim Melaka ini untuk menyertai pelbagai program berteraskan bahasa seperti puisi, pantun dan syair. Lebih mesra dengan panggilan Bonda Liza, bakatnya dalam mengalunkan bait-bait puitis tidak dapat disangkal lagi sehingga mendapat penganugerahan Tokoh Budaya Melaka tahun 2019. Terbaru, pelajar sarjana sastera pengajian Melayu di Universiti Malaya ini mencipta fenomena selepas bergelar juara dalam pertandingan baca naskah Melayu Klasik sempena Gerakan Membaca 2023 15 Mac lalu. Naskah klasik syair Nabi Ayub AS telah digunakan sebagai tema utama dalam pertandingan ini bagi mengangkat martabat bahasa Melayu serta tulisan Jawi. Secara tidak langsung, masyarakat dapat mempelajari manuskrip lama yang kaya dengan seni bahasa serta nilai murni dan nasihat para intelektual Melayu terdahulu. Itulah dia insan yang digelar Bonda Liza. Tapi nama sebenar beliau ialah Nurliza Muhammad Yamin. Mak Yamin. Betul. Dan naskah puisi klasik lama ini adalah antara karya yang penuh dengan inteleknya. Dan sebab itulah kita angkat pada pagi ini bagi meraihkan. Dan kita perkenalkan sekali lagi. Assalamualaikum. Selamat pagi, Bonda. Waalaikumsalam, Hanif Farah. Sedap suara Bonda, ya Allah. Macam nak boleh berguru
Boleh, Tadi insyaAllah. daripada tadi dia si Saya nak mengguru. nak membulatkan suara tu saya rasa sukar lah. Ya. Sebenarnya bagaimana permulaannya tu Bonda kalau nak diceritakan? Permulaan yang mana ni? Untuk menjadi sebegini. Menjadi sebegini. Yes. Sebenarnya dia sebab daripada minat. Lama-lama benda itu menjadi soul. Dan kemudian dia sampai ke satu peringkat, saya dah sampai masa kena share sebab saya makin muda. Setuju. Makin muda. Jadi saya rasa kita perlu ada pelapis. Jadi landasan baca naskah klasik ini satu daripada cara lah kita nak kembangkan supaya diminati oleh generasi akan datang. Betul. Okey, Bonda Liza ni sebenarnya seorang guru. Okey. Kan, sebelum ni mengajar di Melaka, guru muzik. Guru muzik, mungkin dia ada latar belakang muzik tu kan, macam mana nak melontarkan syair pun perlu ada. Tapi ini sastra lama, klasik lama. Kalau saya dapat tunjukkan kepada kalian semua, ini dia. Manuskrip lama, klasik, bahasa Jawi, perlu ada penghayatan dan sebagainya. Mungkin Bonda boleh berkongsi dengan kami untuk menyampaikan karya Melayu klasik ni dengan cantik sekali. Dengan cantik sekali. Okey, bila kita tengok format kepada pertandingan seperti yang Dewan Bahasa anjurkan ini, pertandingannya bila dia kata baca naskah klasik Melayu. Maksudnya apa-apa saja berlaku kita kena baca. Mesti baca. Kemudian di bawahnya barulah kita kreatifkan dengan masukkan pelbagai elemen puisi. Macam sebentar tadi yang Bonda dendangkan, pembukaannya Bonda buatkan dengan membaca naskah sebagai pengenalan lah. Pengenalan apa cerita dalam isi kandungan manuskrip ini. Jadi dia berkisahkan tentang Nabi Ayub. Bagaimana kita tahu kan penderitaan Nabi Ayub ada sakit kulit, kusta kan. Jadi kemudian diselang-selikan dengan dendangan syair-syair yang bersesuaian. Jadi banyak yang tadi Bonda dendangkan dua jenis irama syair. Yang pertama tadi kita bacalah. Masuk rangkap yang kedua Bonda dendangkan dalam syair irama Siti Zubaidah Pekanbaru. Kemudian Bonda baca, kemudian selang-selikan dengan syair irama Melalak. Jadi dia banyak. Jadi pemilihan irama ni pun dia mengambil memainkan peranan. Sebab kisah sedih. Kita tak boleh ambil irama Batu Belah. Batu Belah tu nadanya lebih ceria. Sakitnya Nabi tidak terkata. Tak boleh macam tu lah. Nabi sakit kau suka nadanya. Jadi kita kena pandai menyusun dan kreatif memilih irama yang bagaimana. Dan syair itu mengikut kreativiti dalam penyusunan. Betul. Sebab dalam mempersembahkan bacaan itu diselang-selikan dengan bacaan syair. Kalau kita lihat di bahagian montaj tadi, pembukaan tadi tu ini adalah irama ini irama Melalak lah. Yang tadi ada ahai ini irama ahoi lah. Atau ini sebenarnya berapa banyak lagu ni macam kita mengaji banyak dia ada irama 4 taranumnya tu kan ini dia irama syair sangat banyak. Ayahanda kami lah, Ayahanda Roslan Madun berusaha melahirkan ramai lagi penyair-penyair. Kami ada beberapa orang, 10 orang mentor di Malaysia ini untuk memperkenalkan kepada anak-anak didik, kepada masyarakat tentang irama-irama syair. Jadi untuk permulaan ni kita bagi irama yang mudah-mudah dahulu. Kemudian barulah kita pergi pada irama yang lebih. Okey, Bonda, dalam masa yang singkat ni mungkin medium juga untuk memperkenalkan irama-irama tersebut. Antara yang boleh kita perkenalkan, Bonda? Okey, kita boleh kenalkan irama contoh Batu Belah. Okey. Boleh Bonda pinjam sikit. Silakan. Takut salah baca nanti. Contoh irama Batu Belah. Baunya busuk tiada terperi, yang mendapat bau habislah lari. Hanya yang tahan rahmat isteri, melayan Nabi Tuan setiap hari. Nampak tak? Dia irama Batu Belah, tapi bila dia ceria. Tapi bila kisah di sini menyatakan tentang kesedihan Nabi Ayub bau busuknya penyakit. Jadi kurang sesuai lah. Tapi kita kongsilah bagaimana antara irama-irama syair. Dia cabaran nak menyampaikan manuskrip lama kepada audiens ni ialah bila kita bertemu dengan tulisan Melayu, tulisan Jawi klasik. Ya, betul. Macam ada ta marbuta. Jadi
Jadi ni Rahmah ke Rahmat? Jadi terpaksa buat carian kan. Kita cari namanya Rahmah tapi dia eja ada ta marbuta Rahmat. Tapi kita kena pandai bertanya juga kepada rakan-rakan cerdik pandai nak sebut Rahmat ke Rahmah. Katanya Rahmah sebab ta marbuta tu mungkin ada sambungan yang berikutnya. Penyelidikan ataupun research. Iya. Berapa lama Bonda buat ni untuk sebab saya tahu, saya tengok tadi pun macam ini jawi lama ni. Dan ada perkataan yang saya tak boleh nak kita macam terjemahkan juga ni. Contoh perkataan melayan. Tapi sebenarnya melayan. Begitulah kita kena bertanya-tanya juga. Okey, untuk kajian untuk yang teks ini sebenarnya masa saringan kita dah diberi awal. Tapi teks lain. Tetapi yang ini sebenarnya bagus juga. Dia cabaran kepada peserta lah sejauh mana kita buat research, kita buat kajian dalam masa 3 hari. 3 hari. Okey, DBP dah bagi cabaran. Itulah selayaknya, betul lah kita bertanding kan. Betul. Jadi pilih part yang mana sesuai. Kajilah, kita bertanya orang, tanya ustaz-ustaz, tanya kawan-kawan yang mahir dalam jawi, bagaimana betul tak apa yang kita buat ni. Okey, jadi alhamdulillah. Bonda melihat kepada perkara ini sebab Bonda antara yang minat memperjuangkan dan juga mempelajari. Dengan ada pertandingan sebegini, Bonda melihat kepada generasi sekarang, adakah ianya sangat. Sebenarnya generasi kita sedar benda ni, tapi mereka dalam proses hendak belajar. Jadi kesan daripada yang Bonda perkongsian benda ni, syair ini di TikTok, di mana-mana laman sosial. Ada yang PM, ada yang bertanya macam mana. Jadi kita terangkan, maksudnya kita kena menghayati, kita kena rajin bertanya sebab ini merupakan salah satu cara sebab kita nak kembangkan naskah Melayu klasik ni supaya diketahui oleh semua lapisan masyarakat. Perkara ini sangat besar. Jadi memerlukan kerjasama daripada orang ramai. Kita masyarakat sebenarnya bukanlah kita dalam rumpun Melayu. Bila kata rumpun Melayu itu besarlah kan. Melayu, Cina, India dan sebagainya. Kita ni adalah bangsa yang cerdik. Tetapi kita tidak berpeluang untuk mengenali bangsa kita sendiri. Jadi ini merupakan salah satu elemen. Kalau untuk projek master, Bonda buat kajian naskah juga, tetapi merujuk kepada rejang pula. Kalau rejang lain pula bunyinya. Kalau ini syair ada 4 baris, tapi kalau rejang ada 5 baris. Jadi sebenarnya naskah-naskah klasik ini sangat unik. Dah sampai satu masa kita kena buka kepada masyarakat untuk mengenali. Betul. Saya rasa ini bukan saja mungkin Bonda merupakan johan dalam pertandingan baca naskah Melayu klasik ini, tapi ini satu perjuangan juga yang perlu diangkat bahawa kita tahu bahawa kerajaan-kerajaan di alam Melayu dulu banyak. Tapi sejarah itu semakin lama semakin terkubur. Jadi bagaimana Bonda tanggungjawab yang besar juga sebenarnya. Daripada Bonda rasa sebagai orang lama. Bonda kena memulakan. Kadang-kadang generasi nak masuk tapi takut, tak berani. Tak apa. Kita ambil tempat dulu. Yang lain-lain kemudian ikut. Belajar. Tak ada masalah. Kita akan bantu. Tengok ni kan seperti tu. Kata orang Melayu sebenarnya tinggi sebab melalui manuskrip lama ni kita dikaji balik. Kalau tak, kenapa bangsa-bangsa penjajah bawa lari pergi ke Belanda, pergi ke UK, pergi ke sana sini. Dan kalau kita ingat balik, manuskrip lama kita ni banyak di universiti di luar negara kita. Betul. Sebab tu kita angkat sebagai naskah klasik yang kaya dengan intelek. Bonda, terima kasih banyak kerana sudi perkongsian kami. Terima kasih Walaupun juga. masanya sangat singkat. Tadi sebut nama Ayanda Ruslan Madun ya? Ayanda Ruslan Madun. Lemak manis lah. Tok Guru you. Lemak manis lah ni. Agak-agak manis sikit. Sebab tu lemak merdu suaranya. Itu dia. Kita ucapkan tahniah juga. Moga perjuangan ini teruskan kepada generasi pelapis yang baru juga, Bonda, insya-Allah. Nurliza Mak Yamin atau Bonda Liza, bukan johan baca naskah Melayu klasik 2023. Betul. Okey, itu antara keistimewaan yang kami bawakan kepada anda. Kita nak berteriak seketika. Selepas ni kita nak bawakan kepada anda cara untuk menyantuni warga yang lebih berusia daripada kita dan juga untuk sama-sama lah sebab ego ada masing-masing kan. Kita ego. Orang kata semakin meningkat usia semakin sensitif perasaan kita. Oh iyalah, betul. Awak sebegitu ke? Dah sensitif ke? Perasaan. Belum lagi Okey, kita berteriak seketika bersama kami di Malaysia. Sensitif tau cakap macam tu. Minta maaf. Kalau nanti ibumu banyak kekurangan, kau tahu nak, aku bukan aku yang dulu. Kalau coba nak luangkan sedikit waktumu, temui aku ketika aku tak sadar kau datang, ketika aku tidur.
tawa. Ternyata rela tak semudah kata. Baik, itu sedikit kita paparkan kompilasi daripada penonton-penonton juga kan berkenaan bagaimana sebenarnya kita perlu mendekati warga emas ini. Betul, yang muda disayangi, yang muda disayangi, yang tua dihormati. Dan hormat itu takkan datang kalau tak ada daripada kedua-dua belah pihak lah. Dan itu yang kita nak berikan kepada anda, bagaimana nak mengurus ego dan juga melayan kerenah orang yang lebih berusia ataupun orang tua lah ya. Dan bukan kami nak bercakap, bukan kita lah yang nak berikan tips tersebut. Betul. Awak sensitif ke ni? Sebab saya rasa macam saya yang paling tua kat sini. Gitu. Okey, kita nak perkenalkan tetamu kita hari ini, Dr. Rozita Wahab, pensyarah kanan Jabatan Psikologi dan Pendidikan, Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. Terima kasih, Doktor. Sama-sama jemput saya. Sama tema lah kita. Betul, saya perasan biru kita hari ini. Tadi cakap pasal UM, sekarang cakap pasal biru pula. Betul. Saya psikologi je, kalau saya jumpa doktor psikologi macam ni, terus tenang jiwa saya. Kan? Terus saya macam biru, tenang ke awak? I love you. Allah Akbar. Okey, Doktor. Kita kembali kepada perbincangan kita pada pagi ini, Doktor. Menyantuni orang yang lebih tua. Sebenarnya ianya memang sesuatu yang dianjurkan lah. Betul. Dan macam mana cara terbaiknya, Doktor? Cara terbaik sebenarnya kalau kita cakap pasal hormat, kita cakap pasal menyantuni ni, bukan setakat orang tua sebenarnya. Kita sesama manusia pun kita kena ada rasa hormat, rasa menyantuni tu. Betul. Even pada budak-budak sekalipun memang ada adabnya. Okey, kalau cara untuk saya terangkan, kalau macam boleh kongsikanlah sikit kalau cara untuk berinteraksi for example ataupun cara kita nak tegur. Kadang-kadang teguran ni yang menjadikan warga emas ataupun warga lanjut usia ni dia sensitif. Macam sebut tadi kan, memang betul dia tu nanti kita sentuh, memang betul dia orang dalam golongan yang sensitif. Tapi antara kaedah ataupun antara tips yang boleh kita guna, contohnya pertama sekali, jaga intonasi suara kita. Kadang-kadang orang sekarang bercakap tak ada keperluan untuk tinggikan suara, tapi tinggikan suara. So tinggikan suara ni boleh trigger orang punya mood. Kalau cakap lembut-lembut kan elok, macam tu kan. Kenapa nak ditinggikan suara kalau tak ada keperluan? Lainlah kalau macam contoh warga emas ni ada masalah pendengaran. Itu lain cerita. Tu kita tolak tepi. Tapi kalau cakap biasa ataupun teguran-teguran, mulakan dengan ayat-ayat yang betul, dengan kata-kata yang betul. Macam contohnya kita nak tegur sesuatu, mulakan dengan minta maaf dulu. Pakcik saya nak cakap something. Macam tu. Lebih berbahasa basi. Kita sebagai manusia, kita perlu menjaga adab. Kita sebagai orang Islam pun kita memang dah diajar untuk menjaga adab. Okey, itu antara dua. Jaga intonasi kita, jaga penggunaan bahasa kita. Dan untuk generasi muda pula, kalau bercakap dengan orang generasi lain ni, kalau cadangan saya lah, janganlah kita guna sangat bahasa-bahasa hipster kita. Relax lah bro, relax lah pakcik. Macam tu kan. Jangan begitu sangat lah. Janganlah sebab kadang-kadang orang tua, kita dah tahu orang tua sensitif. Mungkin bagi dia relax ni tak sesuai dengan dia. Relax ni bahasa orang muda. Bagi dia, ada orang tak sensitif tak apa. Tapi ada orang jenis sensitif. So kita kena ambil kira semua. Tu yang kedua, jaga bahasa kita, jaga intonasi kita, jaga kita punya bahasa badan. Macam tadi pun ada dekat VT tadi pun kan, macam mana kalau zaman dulu memang betul. Saya tengok VT tadi, zaman dulu orang buat macam ni kan. Jalan depan orang tua kita tunduk, kita minta lalu. Tapi zaman sekarang tak buat kan. Tapi at least kita ada hormat. Macam contoh, janganlah sampai kita tepis-tepisnya kan. Langgar-langgar pula. Lepas tu cara bercakap pun janganlah ditunding-tunding. Itu antara benda lah, antara benda. Lepas tu satu lagi kalau saya boleh sebut juga, elakkan topik-topik yang sensitif kan. Kalau kita tahu, kalau kita memang bercakap dengan warga emas, elakkan nak cakap pasal mati, nak cakap pasal kematian, nak cakap pasal penyakit orang, nak cakap pasal pelan bersara, for example kan. Ada orang benar-benar sensitif. Kita kalau rapat lain dia punya tipsnya, tapi kalau tak rapat sebagai stranger, lain dia punya kaedah ataupun tips yang boleh kita gunakan. Baik, saya petik perkataan daripada doktor. Stranger. Kan kadang-kadang kita ada situasi kan yang membabitkan orang asing dan daripada dalam hidup kita melakukan sesuatu kesalahan di khalayak umum, tiba-tiba yang si muda ni nak menegur kan.
kadang-kadang nak tanya doktor juga. Okey, kita tahu mungkin yang lebih usia tu melakukan kesalahan, tapi yang nampak tu, yang nak menegur tu yang si muda di khalayak umum. Jadi bagaimana? Sebab dia memang terang-terang buat salah, tapi yang ni nak menegur niatnya baik. Betul. Tapi jadi mungkin teguran jadi tu tak boleh gaduh. diterima kan. Bagaimana macam benda ni terjadi. Dan bila kita lihat komen-komen yang diberikan tu, betul lah pakcik tu buat salah ni. Tapi bagaimana melihat tu? Okey, macam saya dah sebut first kali saya sebut bahasa kita lah. Bahasa kita. Untuk pihak orang muda, saya tegur pihak orang muda dulu. Saya tak tengok video tu sebelum teguran dibuat ke apa kan. Saya tak tahu situasi tu macam mana. So saya tak boleh komen daripada kisah tu. Tapi saya cakap secara general. Bila kita nak tegur orang yang lebih berusia ataupun orang lewat usia, bahasa kita kena jagalah. Minta maaf dulu, minta maaf pakcik, saya nak cakap something, boleh ke? Macam contohlah saya bagi analogi senang. Kadang-kadang pakcik-pakcik atau pakcik-pakcik dekat kawasan rumah-rumah ni dia suka membakar sampah dekat depan rumah, dekat tepi rumah, atau bakaran terbuka kan. Saya selalu kena. Betul kan? Kejiran betul. Kan? Macam tahu je situasi semua. Tapi kita jaga. Baju dah sama. Okey, silakan doktor. Kita ni kadang-kadang untuk orang muda, sebab kita tahu kadang-kadang pakcik tu mungkin dia tahu tapi dia buat juga. Mungkin dia tak tahu. Okey, kita minta maaf pakcik. Pergi dekat-dekat, minta maaf pakcik. Saya nak tegur sikit. Bakaran terbuka ni tak elok sebenarnya. Lagi-lagi cuaca sekarang ni. Kita bagi rasional. Kita bagi rasional dekat dia. Sebenarnya kadang-kadang kita sendiri yang merasakan orang tua ni susah nak ditegur. Kadang-kadang dia okey sebenarnya, tapi penggunaan bahasa kita, penggunaan adab kita dalam menegur tu. Dan untuk orang tua pula, kalau teguran tu diberikan secara baik, kalau niat orang yang menegur kita baik, kita terimalah. Maksudnya sebagai kalau kita tidak menghormati dia kerana dia orang muda, kita menghormati dia kerana dia juga manusia. Dan niatnya baik. Nak bagi teguran pada kita. Dan kalau kita nak tegur cara dia, contoh cara teguran tu tak betul, kita tegur dengan pergi juga tegur dengan bersopan. Nak tegur pakcik tadi bagus, tapi tegurlah elok-elok, pakcik kan dah tua. Cakap betul-betul, cakap baik-baik. Sebenarnya yang menjadikan masalah daripada segi bahasa kita, bahasa dan adab kita. Kalau kita gunakan bahasa yang betul, kita gunakan adab yang betul, tak ada masalah pun saya rasa dalam semua situasi. Tapi doktor, awak mewakili yang mana ni? Tapi kalau dah cakap bahasa elok, adab elok, semua dah baik dah. Dia tak boleh. Dia cakap, aku makan garam dulu. Itu selalu dengar kan, selalu orang cakap kan. Okey. Dia macam ni lah, kalau dalam situasi kehidupan kita pun ada benda kita boleh teruskan, maknanya kita selesaikan juga. Ada benda kita boleh elakkan. Kalau dah cakap tadi stranger dan kita dah tunaikan tanggungjawab kita menegur secara ikhlas. Tapi dia tak boleh terima juga, kita elaklah. Kita elakkan sahaja daripada benda macam tu. Maksudnya memang kadang-kadang orang cakap elakkan sesuatu tak bagus, tapi kalau benda tu, benda yang kita patut elak tu boleh menimbulkan situasi yang lebih buruk, boleh mudarat, kenapa tidak kita elak? Maksud tu saya macam tu. Tapi kalau yang menegur cara macam ni, saya terima. Awak terima? Saya terima. Tak kisahlah muda macam mana pun. Kalau perempuan, terima lah. Itulah tu. Doktor melihat generasi sekarang. Generasi sekarang sebab mungkin perbezaan generasi itu pun memainkan peranan juga. Betul. Cara yang terbaik kepada kedua-dua generasi untuk menemui satu titik persamaan tu doktor. Macam mana sebenarnya dalam menyantuni satu sama lain ini? Okey. Pertama, kita kena sedar. Macam saya cakap tadi, saya pun dah cakap tadi, kita kena sedar. Even though disebabkan faktor umur, disebabkan faktor status, faktor kekayaan, faktor apa sekalipun, kita manusia, orang sebelah pihak sana juga manusia. So sebelum Islam sendiri, kita sebagai manusia, kita tahu kita kena hormat manusia lain. Kalau kita boleh faham benda tu, kita boleh tanam dalam diri kita benda tu, takkan ada isu-isu keluar yang dia tak hormat saya walaupun saya dah tua. Dia tak hormat saya walaupun saya bos dia. Takkan ada isu macam tu. Sebab bila kita hormat orang bawah akan hormat kita. Bila kita hormat orang tua akan sayang kita, orang akan hormat kita. Sepatutnya jadi macam tu. Kita saling menghormati, sebab kita hidup kat dunia ni, itulah tujuannya, saling menghormati. Itulah asasnya. Saling menghormati orang, saling menjaga adab dengan orang.
Okey, baik. Ini kalau kita tanya Bonda Liza tadi, nak tegur kan syair je ni. Duduk Syair je, tepi Dik. tu kita gurindam. Kan sampai dia dapat feel tu. Tak jadi bakar sampah tadi. Sebenarnya apa yang kita perkatakan ini mungkin kita dah tahu sebenarnya sebagai manusia, macam akhlak kita, bagaimana adab dan sopan, cumanya setiap individu itu adalah tahap ego dia dan sebagainya. Nak tackle ego tu sebenarnya yang mencabar. Ya. Dr. Rozita ada perkongsian ke yang dikongsikan di media sosial kalau ada orang nak ikut ke? Saya tak aktif sangat. Tidak sangatlah. Tidak aktif sangat dalam media sosial ni. Kalau nak ke UM lah ya Dr. Rozita. Betul. Kalau nak ke UM masuk kelas saya. Tiap-tiap minggu boleh jumpa saya dengar saya bersyarah. Tadi saya tengok ni pernah beli handphone si Anik Miswan ni. Saya isteri ke? Baik, terima kasih banyak Dr. Rozita. Sama-sama. Orang berusia ni doktor. Terus tak berusia lagi. Kita ni orang berusia bila bercakap kita menasihati yang muda. Bila penasihati macam ni kita terima lah ya doktor. Terima kasih banyak. Sekali lagi perkenalkan Dr. Rozita Wahab, pensyarah kanan. Cikgu pula. Ni pensyarah dia suruh masuk kelas tadi, Jabatan Psikologi dan Pendidikan Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. Terima kasih doktor ya. Terima kasih juga kerana mengundang saya. Selamat Hari Raya semua. Selamat Hari Raya doktor. Kita perlu banyak doktor psikologi seperti ini. Betul. Tenang hati. Ceria, senyum. Happy saya. Hilang semua masalah. Terus rasa macam nak besar. Tak, masalah tu baru. Jangan buka dulu. Baik, selepas ini kita bahas seketika. Sekembali nanti kita ada inilah banyak nak wadakan juga kan? Banyak ni cerita-cerita. Banyak tak habis ni 10.30. Berbakat. Kita berehat terlebih dahulu. Baik, kembali bersama kami di Malaysia hari ini dan sekarang kami nak war-warkan berkaitan dengan beberapa perkara tapi kita nak semak terlebih dahulu apa yang dipaparkan di Dada-Dada Akhbar. Fariha nak mulakan terlebih dahulu. Okey, di Harian Metro saya mulakan ini lebih separuh gagal pemohon putih mata berkenaan dengan KWSP, hutang terlalu tinggi dan berstatus muflis dikenal pasti antara punca kegagalan mendapatkan pembiayaan di bawah program fasiliti sokongan akaun 2. Kumpulan wang simpanan pekerja KWSP yang ditawarkan MBSB Bank serta Bank Simpanan Nasional. Sebagai contoh, daripada 284 permohonan untuk produk Ihsan I, MBSB Bank yang diterima setakat ini hanya 49,130 pemohon yang layak, seterusnya 27,000 lagi diluluskan. Maknanya disebabkan latar belakang mereka itulah. Kan? Yang membuatkan mereka tidak berjaya untuk mendapat. Betul. Ini. Ada background check lah ya yang dipaparkan di sana. Saya nak teruskan di berita harian ini. Di muka hadapannya dipaparkan berkaitan dengan sistem bersepadu jejak jenayah wang orang politik yang akan dibangunkan oleh pihak kerajaan supaya setiap ketirisan dapat dijejaki. Tetapi ada satu perkara yang membawa kepada perhatian kami di halaman ke-18 apabila seorang anggota APM dipatuk ular tedung meninggal selepas 2 hari dirawat. Insiden berlaku ketika arwah ahli haiwan berbisa dari Guni ke Sangkar. Dan ingat tak, masih lagi ada amaran berkaitan dengan keadaan cuaca panas apabila dikuatiri haiwan-haiwan liar yang berbisa akan keluar daripada habitat mereka. Dan inilah mungkin yang berlaku apabila dibacok anggota Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Kota Baru meninggal dunia pagi semalam selepas 2 hari mendapatkan rawatan susulan dipatuk ular tedung pada Ahad lalu. Dan kejadian pada pagi Ahad, arwah yang pada ketika itu bertugas di APM Tunjung hendak mengalihkan ular tedung yang diletakkan dalam Guni ke Sangkar. Dan ular berkenaan ditangkap di sebuah kampung di Kota Baru pada malam Sabtu lalu dan pada keesokan hari arwah mahu mengalihkan haiwan berbisa itu ke Sangkar, namun kejadian tidak diingini berlaku, dipatuk dan selepas mendapatkan rawatan Allahyarham telah pun disahkan meninggal dunia. Ya, ini semua disebabkan oleh faktor cuaca dan diingatkan ya, Isnin depan monsun barat daya akan bermula, bermakna taburan hujan akan semakin berkurangan. Cuaca mentari semakin garang, jadi perlu ambil perhatian berkenaan itu. Baik, saya nak ambil di utusan Malaysia dulu. Ini berkenaan dengan jurang nisbah guru murid terlalu besar. Kita ada juga bincangkan berkenaan dengan ini sebenarnya. Bagaimana di Malaysia ini, di berhadapan di Malaysia ini seorang cikgu nisbah 45 orang murid. Wow. 45 orang murid. Besar. Ya. Kalau kat negara baju, satu guru 12 saja. Wow. Jadi ini yang perlu diberikan perhatian juga bagaimana sebenarnya boleh membantu
bila keciciran dan sebagainya kan, dalam pendidikan dan pembelajaran ini yang perlu diambil kira jugalah. Guru sikit sangat kan? Betul, kekurangan guru, kelebihan murid, mungkin ketidaksamarataan dalam pembagian murid berdasarkan sekolah kan, faktor-faktor tersebut. Ada sekolah yang terlalu ramai murid, ada sekolah yang kekurangan murid. Jadi mungkin itu antara kerja rumah lah, homework yang perlu dilakukan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, itu antara beberapa perkara yang kami kongsikan di Dadah Akhbar. Saya nak war-warakan beberapa perkara ini juga. Ini berkaitan dengan Tonton Raya Hais. Bersedia untuk menyaksikan filem terbaru Tonton Raya Hais yang diarahkan oleh Profesor Madya Datuk Dr. Irazak Muhaiddin, menampilkan barisan pelakon berbakat termasuk Nora Danish, Hazama, Fat Boce, Aziz M. Osman dan juga Amir Raja Lawak. Filem ini berkisah mengenai 3 sahabat karib, Borhan, Dolah dan juga Nor yang bersatu semula selepas 25 tahun di pengebumian mentor mereka. Namun yang menjadi misteri, mereka menemui sebab kematiannya dan ianya amat mengejutkan. Apakah rahsia yang tersembunyi di kampung itu? Dan adakah trio ini berjaya mendedahkan kebenaran di sebalik kematian mentor mereka? Filem ini menjanjikan komedi aksi yang menarik dengan plot twist yang mendebarkan. Saksikan Raya Hais ditonton mulai 10 Mei ini. Langgan tonton serendah RM9.90. Hari inilah berbulanya Tonton Hais ini. Baik, dan satu lagi kita nak kongsikan bersama dengan kalian, iaitu bagi peminat setia filem blockbuster Fast and Furious, sequel terbaru franchise yang bertajuk Fast X akan menemui anda di pawagam bermula 18 Mei ini. Jadi jangan ketinggalan untuk sertai Fast X Dance Challenge, flash the poster dan berpeluang memenangi tiket ketayangan perdana pada 16 Mei nanti. Jadi syarat penyertaannya turut diletakkan tertera di skrin TV atau layari Instagram serta Facebook TV3 Malaysia untuk info lanjut. Wow, dah 10 dah CD ini. Jadi boleh saksikan daripada 18 Mei nanti. Okey. Ini dua perkara yang kami kongsikan, kami war-warkan kepada anda, dan tadi kami dah pun berbicara berkenaan dengan beberapa perkara, antaranya adab untuk menyantuni warga emas, mereka yang lebih berusia, dan juga khazanah kita sebagai orang Melayu kan. Orang Melayu. Naskah itu yang perlu kita sentiasa angkat sebab ianya kaya. Kalau kita angkat, memang semakin kita pelajari semakin banyak kita tak tahu tahu. Sebab benda perkara seperti ini kan sudah orang melihat ia telah menjadi sejarah lalu. Bila kata klasik je, yang lalu. Betul. Tapi sebenarnya kita perlu gali lagi kerana banyak lagi sebenarnya. Inilah kata harta pusaka Melayu yang perlu kita lihat balik oleh generasi muda. Baru kita nampak di mana sebenarnya Melayu. Betul. Baik, esok kes penderaan yang berlaku akibat dadah. Dadah ini memang satu masalah yang akan berterusan. Jadi kita akan bawakan kepada anda perbincangannya. Semoga kita dijauhkan daripada najis dadah. Esok perincian yang akan dibawakan oleh rakan-rakan. Jadi terus bersama kami di Malaysia hari ini. Jaga diri, senyum selalu. Assalamualaikum. Bye.